Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, Kitab Salimah Sabil dan Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dah. Negara Telan Banjar dah, Indonesia ni. Okey, sekarang ni kita sambung bab nak kenal lagi najis-najis tu. Dan demikian lagi suci basah faras manusia dan basah faras kalian haiwan. Jadi basah-basah tu suci lagi dia kata. Yang suci iaitu air yang putih antara warna mazi dan warna peluh. Dengan syarat jika adalah ia pada had zahir faras, iaitu barang yang di dalam faras sekadar sampai kepadanya zakai pertengahan panjang. Adapun jika ada basah faras itu pada had batin, iaitu barang yang tiada sampai kepadanya zakai pertengahan panjangnya, maka iaitu najis. Jadi demikian juga basah kemaluan manusia dah. Basah kemaluan semua binatang suci iaitu air putih antara warna mazi dan warna peluh, dengan syarat jika berada di luar kemaluan wanita lah tak. Baginda iaitu dalam kemaluan sekadar sampai zakai pertengahan panjangnya. Tapi kalau basah itu dalam yang tidak sampai zakai pertengahan panjangnya termasuk najis. Jadi ini perbahasan, mungkin ada perbincangan air keputihan dah. Selagi air yang pelik kat otin ni ada setengah air tu tak tahu keluar dah. Ia keluar apa? Nak kata keputih itu tidak dah. Keluar saja dah. Jadi ginilah dah. Ya keadanya kalau luar semaya kita jagalah dah. Tapi kalau dia berlaku dia keluar dengan tidak disedari pakai keluar gitu dah. Kita kira dimaafkanlah. Ya ada perbahasan ni. Dan kalau ulama apa ada bahas tahu mana air ni dah. Lelaki tak terima masalah, orang perempuan dah. Nak kata air keputihan tu yang bau busuk tu lain lah. Ni dia keluar gitu je. Tok bau busuk pun kadang keluar dah. Dia pelik-pelik lah. Kadang dia letih kan dia sebab apa dah. Macam-macam dah. Jadi setengah tu dia kata habis rupa dah. Dia bincang bab air mazi lah. Atau bukan air mazi, air wadi dah. Jadi banyaklah masalah ni orang perempuan ni. Jadi kalau dah sampai ke selitih, kita anggap itu dimaafkan lagi tu dah. Tapi kalau basah biasa bukan kena syahwat, kena gapo bukan mazi, maka dia tu secara asasnya adalah suci lah, tidak dikira najis lah. Tu asal dia ni. Mazi tu bukan najis kan. Dan warna dia tu dia kata antara peluh warna putih dan antara warna mazi dan warna peluh. Gitu dia kata dah. Air putih antara warna mazi dan warna peluh, dia kata gitu dah. Tak tahulah lebih kurang lah dah. Kalau kita tengok itulah, kalau kita rasa keluar tu tanpa dia sengaja ke tanpa dia kontrol tu dah, boleh dia anggap ni lah. Anggap yang tidak najis lah. Dah gitulah kira dah. Pasal tempat tu tak ada dia cerita pasal kuasa mana keluar-keluar tu. Kalau dalil benar, barulah dia kata dia kira tidak najis lah. Tapi kalau keluar dia tidak sampai, maksudnya keluar ni pasal ada saluran kecil ni. Keluar bahagian luar ni dikira saluran kecil ni. Atau dikira najis lah dah. Okey, syahadan diketahui pada sekalian tersebut itu bahawasanya haiwan yang hidup yang lain daripada anjing dan babi dan khuruk, cabai keduanya, anak cucu dia, bukan anjing babi, suci sekaliannya. Kalau bukan itulah dah. Suci sekaliannya dan bahawasanya segala jenis bangkai yang lain daripada bangkai manusia dan ikan dan belalang itu najis sekaliannya dengan sekalian suku-sukunya. Seperti kakinya saja ke tangannya saja ke, dan bulunya dan rambutnya dan tulangnya dan tanduknya dan giginya dan kukunya dan barang sebagainya. Dan jikalau bangkai haiwan yang tiada baginya darah mengalir sekalipun. Sebagai kesimpulan dari apa terangkan di atas, bahawa binatang yang hidup selain daripada anjing dan babi serta keturunannya suci juga dah. Anjing babi ni semua najis lah ikut azab kita dah. Dan semua bangkai selain daripada bangkai manusia, ikan dan belalang termasuk najis.
Bangkai tidak disembelih tu maksudnya bangkai mapuh dia tu kira bangkai lah. Tak boleh makan. Jadi najis lah. Kalau dia bangkai dah. Demikian juga termasuk bahagian tubuhnya seperti kaki, tangan, bulu, rambut, tulang, tanduk, gigi, kuku dan sebagainya. Sekalipun dari bangkai yang darahnya tidak mengalir dah. Nah, jadi kalau benda tu cabut dah. Ya. Okey. Jadi dia bulu pun kata sini kata macam najis. Ni pada perbahasan lah. Nah. Kita bincang dia sebelum ni dah. Dalam kitab ni sendiri ada sebut bulu kucing tidak najis. Sebab dia dia kira binatang yang bergelewak dah. Yang sentiasa berada di sisi manusia. Sentiasa duduk bersama manusia. Jadi dia tu mudah sentuh manusia. Jadi bulu yang cabut lekat ke tubuh kita ni tidak najis mengikut kitab ni sendiri dah. Tapi sini pula dia kata macam najis kalau tercabut daripada binatang-binatang tu. Dah. Tubuh dia seperti kaki, tangan, bulu. Di bulu hak bangkai sini cerita bulu hak bangkai dah. Kaki, tangan, bulu kalau cabut ataupun dia putus daripada binatang mana-mana, binatang lembu dah. Putus kaki dia tu lembu tu hidup lagi dah. Tapi kaki dia tak boleh kita buat sup ke apa, tak boleh lagi dah. Dia kira tak boleh makan dah. Sebabnya kita tak sembelih. Induk dia tu lembu hak asal tak sembelih dah. Kaki dia terputus. Kena gelek, kena gapa tepus jadi putus, dia tak mampu lembu tu tapi kaki cabut. Tak boleh kita buat sup dah. Gitulah dah. Atau bangkai yang darahnya tidak mengalir ni tak tahulah, mungkin maksudnya benda-benda yang kuasa tidak mengalir tak boleh makan juga dah. Tanduk ke apa dah. Gitulah dah. Okey, habis itu. Lepas tu dia kata dan bangkai ulat. Maka bangkai ulat ulat cuka, bukan ulat cuka kan ada kan. Bangkai ulat cuka dan ulat buah-buahan itu najis. Tetapi dimaafkan daripadanya maka tiada menajiskan ia akan cuka. Hanya buah-buahan dan harus memakan dia serta kerana sukar membezakan dia daripadanya. Contoh bangkai ulat cuka atau ulat buah-buahan, maksud dari buah-buahan dan cuka ke apa kali tak. Termasuk najis yang dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Kerana itu tidak menajiskan cuka dan buah-buahan serta boleh dimakan kalau sukar memisahkannya. Kalau termakan tu tak kira najis lah. Itu memanglah kena elok dah. Ulat ke apa, tapi kalau dia ada termakan ke apa dia tidak, ataupun kita buat dia lah, tapi bahagian kena ulat tidak najis lah dah. Gitulah dia kira bukan najis. Ulat tu dah. Okey, kalau mampu sekalipun bangkai dia pun bukan najis. Mampu dalam buah ke apa tak. Buah dia kat buah tu tak najis lah, boleh makan lah dah. Dan bermula segala suku-suku haiwan. Tu bahagian-bahagian lah. Bahagian-bahagian suku-sukunya. Segala suku-suku haiwan atau bahagian haiwan yang bercerai-cerai ia daripadanya pada ketika hidupnya. Iaitu seperti bangkainya. Jadi serupa bangkainya. Pada sucinya dan najisnya. Yakni jika ada bangkainya itu suci. Seperti bangkai manusia. Maka suku-suku yang bercerai ia daripadanya pada ketika hidupnya. Dan apa ni? Tembuninya. Apa ni? Suci sekaliannya. Dan jika ada bangkainya itu najis seperti bangkai kuda. Maka suku-suku dia bahagian-bahagian yang bercerai ia daripadanya pada ketika hidupnya. Dan mati dia ni tak. Ia najislah sekalinya melainkan bulu haiwan yang dimakan. Seperti bulu kumbang dan bulu unta dan bulu ayam dan barang sebagainya, maka iaitu suci jua. Sama ada bercerainya itu daripada dengan dicabuknya atau tercabuk dengan sendirinya. Jadi semua bahagian tubuh binatang yang terpisah dari tubuhnya ni, jika masih hidup lagi, seperti hukum bangkai juga. Kalau kita cerita saat ini ada cabut kaki ke ada. Jadi seperti hukum bangkai lah, walaupun dia hidup lagi binatang tu dah lembu ke apa dah. Baik dari segi suci atau najisnya. Jika bangkai itu suci seperti bangkai manusia, maka bahagian tubuhnya yang bercerai jika masih hidup, termasuk urinya juga tetap suci. Ini manusia dah, manusia ni kalau cabut tangan ke apa pun dia tidak kira najis. Tapi tak najis pun tak boleh makan, manusia ni ada kehormatan dah. Jika bangkai itu najis seperti bangkai kuda,
maka bahagian tubuhnya terpisah ketika masih hidup dan urinnya termasuk najis. Tapi bangkai kuda najislah berlaku dah. Dikecualikan bulu binatang yang dimakan dagingnya seperti kambing, unta dan ayam dianggap suci. Baik bercerai kerana cabuk atau tercabuk. Bulu kambing, bulu gapo ni dia anggap suci dah. Tidak masalah. Ni tak ada kena. Dan jikalau syak kita pada bulu yang bercerai itu, adakah ia daripada haiwan yang dimakan atau daripada haiwan yang tiada dimakan? Atau adakah ia bercerai pada ketika hidupnya atau kemudian daripada matinya? Dengan tiada disembelih, maka iaitu kita hukumkan dengan sucinya. Kerana mengamalkan dengan asalnya suci dan keluar dengan kata bulu, iaitu dagingnya dan tanduknya dan giginya dan tulangnya dan kukunya dan barang sebagainya, maka iaitu najis sekaliannya. Ini pendapatlah sebagai daripada ulama mazhab kita dah. Dia kata, kalau kita ragu tentang bulu binatang yang bercerai tadi dah, apakah dari bulu binatang yang dagingnya dapat dimakan atau tidak dapat dimakan? Apakah bercerai itu ketika masih hidup ataupun sudah mati tidak disembelih? Maka dihukumkan suci. Kerana mengingat asalnya suci. Jadi benda-benda bulu ke apa ni, kita kena anggapnya suci lah. Walaupun kita tak tahu dah pasal asal benda tu suci dah. Was-was ambil bulu ni, bulu kambing ke apa ni, masa dia hidup ke masa dia mati ke, sebab jadi bangkai ke, kita tak suci dah. So, tapi kalau kita ambil tu dengan sertu sama, dia ada dalil khusus pula. Kalau kulit, bukan bepas bulu ni, bepas kulit pun boleh digunakan kalau dicucikan lah, hilang lemak-lemak dia dah. Dikeluarkan dari kata bulu ialah daging, tanduk, gigi, tulang dan kukunya, maka hukumnya dihukumkan najis. Jadi selain bulu tu, daging ke apa tu, bangkai, daging bangkai tu memang lah. Tanduk bangkai, gigi dan tulang, kukunya, dikira najis. Mengikut ni lah, jadi najis. Lepas tu dia kata, dan demikian lagi suci misk, artinya kasturi dah, minyak wangi lah, kasturi, dan jika ada asalnya itu daripada darah kijang sekalipun, kerana sabda Nabi SAW, al-misku atyabut tib. Artinya kasturi itu sebaik-baik bau-bauan dan sebaik bau-bauan lah. Ada riwayat ni, ada sebut sini ya. Dianggap juga suci kasturi sekalipun berasal dari darah kijang. Jadi kasturi ni perlu apa tadi pusat dia dah, pusat kijang dah. Pusat kijang tu dia tubik apa kasturi ni, kasturi tu biasanya tidak wangi, orang natal lain kau orang apa dah. Tapi kijangnya pelik dah. Jadi wangi dia kasturi dia tu, pusat dia dah. Dan dia, apa kasturi ni walaupun dia tu bangkai dah, kijang tu bangkai pun dia bau wangi lagi, dikira dia tu tidak najis dah. Ini kira special case lah dah. Kerana Nabi SAW bersabda, al-misku atyabut tib, kasturi itu adalah sebaik-baik wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ulama mazhab Syafi'i pakai ni lah, hujah ni lah. Kerana sebaik-baik wangian tak kira lah daripada bangkai. Kau tak bangkai, kau jumpa dari hutan mapuh dah. Kijang tu dah, usaha kijang tu mapuh dah. Tapi kasturi itu boleh ambil lagi, bau sedap lagi. Dan kita bincang sebelum ni, kata kalau benda tu tokar dah, kasturi tu tokar beku lah, bukan jenis cair, tidak dikira najis lah. Habis itu. Okey, lepas tu, dan demikian lagi suci faratul misk. Faratul misk, ia artinya tempat kasturi yang mengandung ia akan dia, iaitu seperti segumpal daging yang tumbuh ia pada hampir pusat kijang, dan dalamnya berisi darah, dan sentiasalah ia tumbuh dan bertambah besar hingga jadilah darah yang dalamnya itu kasturi. Kemudian maka tanggal ia daripadanya dengan sebab kepada sesuatu dan adalah rupa tempat yang mengandungi kasturi itu seperti rupa kulit kijang dan bulunya seperti bulu kijang, maka iaitu suci ia serta bulunya, dengan syarat jika ia bercerai daripada kijang pada ketika hidupnya atau kemudian daripada menyembelihnya dia, dikarenakan jikalau ada tempatnya itu najis, nescaya najislah kasturi yang di dalamnya pula. Ini detail lagi.
Kita bincang bahasa tak bahasa dah tak. Di sini dia kata dan juga termasuk suci fa'ratul miski iaitu tempat kasturi ya, yang merupakan segumpal daging yang tumbuh dekat pusat kijang, dekat pusat kijang tu lah. Dalamnya berisi darah dan daging. Tadi selalu tumbuh. Dan bertambah besar sampai darah yang ada dalamnya menjadi kasturi. Ya gitu dah. Jadi darah dan daging kijang itulah di pusat tu jadi kasturi dah. Dan tempat ini mungkin dapat tanggal apabila mengenai sesuatu dah. Kalau belaga tertuh ke apa, cabut lah dah. Dah. Dan bentuk tempat yang mengandung kasturi itu seperti bentuk kulit kijang. Dan bulunya juga seperti bulu kijang lah. Kalau kita tengok kau dia tu macam bentuk kulit kijang lah dah. Tempat kasturi itu Tempat kasturi itu suci. Demikian juga bulunya dengan syarat jika bercerai dan kijangnya ketika kijangnya masih hidup atau sudah disembelih. Kerana kalau tempatnya najis maka dianggap juga kasturi yang ada dalam najis. Tempat kasturi itu suci. Demikian juga bulunya dengan syarat jika bercerai dari kijang itu ketika kijangnya masih hidup. Dan kalau dia cabut daripada pusat kijang itu masih hidup dan sudah disembelih, kerana kalau tempatnya najis maka dianggap juga kasturi yang ada dalamnya najis. Tapi kalau dia bercerai itu masa jadi ia macam basah lagi lah. Bercerai daripada tubuh pusat kijang tu dia macam dalam keadaan basah dia kira najis dah. Tapi kalau tempat kasturi itu bercerai dari kijangnya sudah mati dan matinya tidak disembelih, maka tempat itu dianggap najis kerana mengikut hukum bangkai kijang. Tetapi kasturi ada dalamnya suci jika kasturi itu beku. Tapi kalau kasturi itu cair, maka dihukumkan najis seperti inilah diterangkan dalam kitab Tufah dan kitab Fathul Jawad oleh Ibn Hajar Al-Haytami lah. Dan demikian lagi suci telur sekalian haiwan yang suci. Dan jika ada haiwan itu tiada makan sekalipun. Dan lagi halal memakan dia jika tiada memberi mudarat ia akan akal atau badan, sama ada telur itu keras kulitnya atau lembut. Inilah jika ada telur itu bercerai-cerai daripada haiwan yang hidup atau daripada haiwan yang mati dengan disembelih. Demikian juga yang kata sini. Telur. Semua telur binatang suci ni. Maka telurnya juga dianggap suci lah. Telur kita boleh makan ni. Boleh makan. Dan selagi sekalipun daripada binatang yang tidak dimakan dagingnya. Telur ular, telur penyu. Mengikut bahasa kita, telur ni boleh berlaku. Telur ular apa boleh. Kalau tidak jadi racun. Segala telur tu boleh berlaku. Dan halal dimakan jika tidak memberi mudarat pada akal dan tubuh. Baik kulit telur itu keras atau lembut. Kalau telur itu terpisah dari binatang yang hidup atau binatang yang mati yang disembelih. Jika telur itu diambil dari bangkai binatang dilihat kalau kulitnya keras dihukumnya suci dan halal dimakan. Dan kalau kulitnya lembut termasuk najis kerana mengikut hukum bangkai. Ia kira atas lembut keras dah. Kalau telur tu keras dah. Kita pergi sembelih ayam, kau apa tu dah sembelih mapuh lah ayam dah. Tiba-tiba tu biklah telur dah. Ataupun korek perut dia tu ambil telur. Kalau telur tu dia keras dia kulit dia, maka boleh makan dah. Tapi kalau lembut lagi tak boleh makan. Gitu je kaedah dia dah. Okey, lepas tu dan suci anfuha. Suci anfuha iaitu air susu yang di dalam perut anak kambing yang susuan dengan syarat jika ada anak kambing itu belum memakan ia akan yang lain daripada susu dan lagi adalah anak kambing itu disembelih. Gini ya. Anfuha ni ialah air susu yang di dalam perut anak kambing. Sesuai dianggap suci dah. Selama anak kambing itu belum dimakan yang lain. Dan susu ibunya
tak makan benda lain dan minum susu ibu dia saja dah. Dan matilah disembelih dah. Tapi kalau anak kambing itu sudah makan yang lain dan susu ibunya, dan lain daripada susu ibunya dan susu yang dalam perutnya tadi diambil dari anak kambing yang mati, tidak disembelih, maka dihukumkan najis. Maksudnya bersandah lah. Jadi kaedah dia kalau kita sembelih induk dia, mok kambing tu, lepas tu tubik gak boleh makan dah. Nah, tu kaedah asalnya dah. Nah, hak lain tu tahu je usul tu kalau kira benar dah. Tahu mana dah, tahu mana dah. Tapi kaedah asalnya gitu dah. Kalau anak kambing kecil duduk luar ibu dia, tak boleh lah kiranya ngesembelih lah. Nak cerita ni dari perut dia. Dari perut ni kita kira mana yang makan benda lain yang ambil daripada susu ibu dia dah. Dan susu pun boleh makan dah. Gitulah nah. Okey, dan dan ikhtilaf ulama pada rumah kandang. Rumah apa? Kandang laba-laba ni rumah laba-laba dah. Kata setengah mereka itu suci ia dan kata setengah mereka itu najis ia, maka qaul yang muktamad bahasanya ia suci juga. Cara kau tu. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang sarah laba-laba lah. Sebagian mengatakan suci dan sebagian lagi mengatakan najis. Namun pendapat yang terkuat ialah mengatakan suci, bukan untuk makan apa. Suci saja pun tak podoh dia. Dan demikian lagi ikhtilaf ulama pada apa ni? Selumu tu. Ni kulit ular ni. Ulama pada kulit ular dan kala dia. Yang salin kulit dia. Kali salin kulit tu kata setengah mereka itu najis. Ya, dan kata setengahnya pula kata suci. Maka qaul yang muktamad bahawasanya ia najis. Jadi kulit ular tu hak dia salin kulit dah. Dengan kulit baru tu, jadi salin kulit tu tubiklah kulit dia tu. Ada ulama kata najis, ada kata suci dah. Pendapat kuatnya najis lah mengikut mazhab kita. Mazhab lain tu mazhab Maliki tu dah, orang negro gapo ular punya makan dah. Sebab bagi dia boleh makan ular dah. Dan mengenai bisa ular dah. Dan demikian lagi najis bisa ular dan bisa kala, maka wajib membasuh ni. Bekas apa ni? Berbasuh tempat yang dipatuk ular dan batal sembahyang orang yang dipatutnya dalam sembahyang kerana biasanya itu zahir ia pada mulutnya dan bercampur ia dengan air liurnya, maka iaitu menajiskan ia akan tempat yang dipatuknya. Bersalahan dengan kala tiada wajib membasuh tempat yang disengatnya dan tiada batal sembahyang orang yang disengatnya dalam sembahyang kerana jarumnya yang tempat bisanya masuk ia ke dalam daging dan tiada keluar bisanya melainkan kemudian daripada masuk jarumnya ke dalam badan batin dagingnya jiwa. Dan telah maklumlah bahawasanya najis yang pada batin ia tiada wajib membasuh dia dan tiada membatalkan ia akan sembahyang melainkan jika diketahui bisa kala itu zahir ia pada hujung jarumnya dan diketahui bahawa berhubungnya dengan zahir tempat yang disengatinya, maka batallah sembahyang. Inilah hasil kalam Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubab dan kalam Syekh Ramli dalam Nihayah. Kita syarah dah. Dan mengenai bisa ular dan kala dah. Wajiblah membasuh bekas gigitannya, ni pendapat mazhab kita dah. Detail sangat. Benda ni tak payah usul dah. Tapi kata bisa ular dan wajib basuh gigitannya. Solat orang yang kena gigit ular pada saat mengerjakan solat dia anggap batal, dia kata tak. Kerana bisa ular keluar dari mulutnya. Kerana apa? Kerana kita anggap ular tu najis lah. Yang bercampur dengan alirnya maka menajiskan tempat digigitnya. Ni pendapat mazhab kita lah dah. Tapi tempat yang disengat kala tidak wajib membasuhnya dan tidak membatalkan solat orang yang disengatnya pada saat mengerjakan solat. Kerana gigi yang menjadi tempat bisa itu masuk ke dalam daging. Dan bisa baru keluar apabila sudah masuk gigi ke dalam daging. Dan sudah dimaklumi najis yang dalam daging tidak wajib membasuhnya. Dia kata tak wajib basuh pula dah kalau rezekinya. Kerana tidak membatalkan solat orang disengatnya pada saat mengerjakan solat. Kerana gigi yang menjadi tempat bisa itu masuk ke dalam daging. Dan bisa baru keluar apabila sudah masuk gigi ke dalam daging, dia kata kalau ni.
Dan sudah dimaklumi najis yang ada dalam daging tidaklah wajib membasuhnya dah. Dia masuk dalil tak wajib, hak luar je wajib. Kalau tidak membatalkan solat melainkan jika diketahui bahawa bisa itu keluar dari luar daging dan berada di luar tempat yang disengatnya, maka batallah solatnya. Kalau kitab ni kitab jauh kita nak ambil dia kitab apa? Ulama mutaakhirin Ulama mutaakhirin dalam mazhab kita ni kitab Tuhfah, kitab Nihayah ni dah dakik lah dalam dah. Sehingga menyebabkan pening kita bincang dah. Siapa ke bisa ular tu bincang dah. Dia kira najis dah. Sebenarnya lah kita kata tak sebab dikira lah najis dah. Tapi kira najis lah sebabnya benda tu ular tu boleh makan ke ular tu najis. Dan demikian juga lagi suci zubat. Mana ni? Zubab. Dan juga suci zubab. Artinya musang ni tak? Didas itu musang lah daripada peluh tenggalung darat. Musai jugalah ni, tenggalung darat ni musai. Inilah yang masyhur dah lagi musyahid. Jadi apa? Yang tu lah, yang terkenal ada pendapat mazhab kita lah. Jadi dan juga suci zubab, iaitu musang yang berasal dari peluh tenggalung darat, jenis musang juga lah. Jadi zubab ni daripada peluh musai yang kata dah. Suci dah. Kata Imam Mawardi, zubat iaitu daripada apa ni? Zubat itu daripada leban tenggalung laut dan dimaafkan sedikit daripada bulu tenggalung musang yang termasuk ke dalam lidas itu seperti 3 helai dah atau kurang, tapi dibilangkannya sedikit itu pada pada musang lah, lidas musang dia yang diambil daripada bejana kerana dipakai bukan pada musang yang tanggal dalam bejananya jika ada itu beku, dan jika diambil sesuatu daripadanya yang beku dalam bejana maka ditilik pada musang tu yang diambil itu. Jika ada sedikit bulu musang dalamnya maka iaitu dimaafkan daripadanya, dan jika ada banyak dalamnya bulunya pada suatu tempat maka iaitu tiada dimaafkan, maka hendaklah ia mengambil pula daripada bejananya. Kita bincang dah. Dimaafkan bulu tenggalung, tak adalah kita kata senyum musang yang sedikit yang termasuk dalam adik-beradik musang juga seperti 3 helai dah dan kurang, tetapi dihitung yang sedikit dari musang yang diambil dari tempayan kerana dipakai bukan dari musang yang tinggal dalam tempayan jika musang itu beku. Gapo tak ada. Yang pentingnya benda tu kalau sikit tak kira najis dah. Kalau yang diambil dari tempayan itu beku maka dilihat tentang keadaan yang diambil lah. Jika bulu musang tu sedikit maka dimaafkan, dan jika banyak tidak dimaafkan. Jika diambil lagi dari tempayan cecair dah, maka hukum yang diambil itu dah tinggal dalam tempayan yang sama saja. Jika banyak bulunya terdapat dalam tempayan itu maka seluruhnya najis, dan jika sedikit dimaafkan, dan jika banyak tidak dimaafkan. Jika diambil lagi dan tempayan itu dedesnya cair maka hukum dedesnya ambil dan yang tinggal dalam tempayan yang sama saja. Jika banyak bulunya terdapat dalam tempayan itu maka seluruhnya najis, dan jika sedikit dimaafkan. Inilah disebutkan dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Okey, dan demikian lagi dah. Dan demikian lagi suci ulat sutera dan telurnya, telur ulat sutera, iaitu yang keluar daripadanya ulat sutera. Jadi ulat sutera ni tak tahulah dia keluar tu jadi benih dia tu, jadi benih kain sutera tu daripada perut dia. Tak tahu macam nak tahik ke, tahu tak, tapi tetap dianggap suci lah. Ulat sutera ni suci dah. Walaupun kita kata daripada ulat tu tak tahu jadi daripada behegok dia ke gapo ke behebuangan dia, tapi ia tetap dipakai untuk buat kain sutera tu, maka ia tetap suci lah bila dipakai lah.
untuk erti ni. Berjata hari bab lain bukan masalah najis. Tak boleh Nabi tak boleh pakai. Adakah bagi apa ni apa ke kumbel ke apa ni tahun sini tulis dah. Itu benda yang macam kumbel lah, macam tebuai ke apa dah. Mana dah. Dan ulat yang jadi ia daripada telurnya seperti sekalian ulat yang lainnya. Lepas tu jadi kata gini, kata serupa dah. Kalau benda tu dah terbuai keserupa ni ulat setera saat ni lah. Kalau benda tu seperti ulat setera, kalau keluar tu digunakan macam ulat setera apa, dikira dia tidak najis lah. Tapi hak kita tahunya ulat setera yang menghasilkan bulu apa benih setera tu dah. Hak lain tu tak tahu nak lain serupa ke tak. Tapi kalau benda lain tu kata kalau serupa telur kau gapo daripada kumbel kau gapo hak lain tu, kalau macam lah ulat setera dianggap bukan najis juga dia kata dia. Okey, lepas tu apakah adakah bagi itulah panggil kumbel gapo dah. Itu telur atau tiada? Dah. Ada telur ke tidak? Jawabnya kumbel tu bahawasanya ada baginya telur kerana kata setengah daripada segala masyayikh bahawasanya haiwan ada kalanya bertelur dan ada kalanya beranak, maka tiap-tiap haiwan yang nyata jarum daun ke apa ni? Setiap binatang yang kelihatan daun telinganya seperti manusia, kuda, kucing dan sebagainya melahirkan, dan setiap binatang tidak mempunyai daun telinga seperti ayam, burung, lalat dan sebagainya bertelur. Maka taun termasuk binatang yang tidak mempunyai daun telinga, bertelur dan tidak melahirkan, demikianlah hasil dari penelitian dan pengamatan. Ini pendapat masyayikh dia kata dah. Tok guru dia dah. Jadi benda hak ada daun telinga ni, dia kata beranak dan haiwan tiada daun telinga ni seperti ayam dan burung dan lain-lainnya dan sebagainya, maka itu bertelur. Maka kumbel ke apa ke tebuai tu, itu jumlah daripada haiwan yang tiada ada telinga tu dah, tak ada apa daun telinga dah. Maka iaitu bertelur jua dan tiada ia beranak seperti yang disaksikan masyayikh ni. Kita saksikan benda ni benda perhatian lah mengaji sains ke apa ni. Lepas tu telah berkhabar setengah daripada segala mereka itu yang memperiksakan hal telurnya, katanya adalah dapat telurnya pada tempatnya seperti lembu. Beginilah. Jadi sebagai ulama telah mengadakan penelitian tentang keadaan telur kumbel dan telur kumbel ke tebuai tadi ditemui di sarangnya bentuknya sangat kecil seperti biji dedak yang kecil. So ini kemudian menetas menjadi ulat yang belum bergerak ni. Kemudian bertambah besar dan mulai bergerak kalau sudah berubah menjadi anak apa tebuai lah, kumbel dah. Kembali lagi tidak bergerak sampai besar dan tubuhnya bertambah keras dan mulai bergerak sampai menjadi anak tahun. Cerita habis ni. Jadi benda ni secara umumnya kita anggap tidak najis lah dah, tidak najis. Setakat itu sajalah perbincangan kita ni tentang perkara-perkara yang dalil lah tentang perkara yang najis atau tidak najis. Kita kira benda ni benda halis seperti ulat, setera dan benda-benda kumbel ni tidak najis dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.